Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah menekankan umat Islam wajib mempunyai sangkaan baik terhadap Allah kerana apa jua yang ditentukannya adalah semuanya baik dan Allah tidak pernah menzalimi sesiapa. Titah baginda selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu jenis doa atau zikir yang sangat tajam untuk menyampaikan hajat. Justru baginda menzahirkan harapan agar umat Islam membanyakkan selawat sebagai doa dan zikir untuk melepaskan atau membebaskan daripada musibah coronavirus. Dalam titah perutusan sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1443 Hijrah 2021 Masihi, ke bawah Duli Maha Mulia menggariskan walaupun buat pertama kalinya sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan diraikan secara berhimpun beramai-ramai kerana penularan wabak coronavirus, namun kita masih saja dapat menyambutnya dengan cara yang bersesuaian dengan keadaan. Ini tidak syak lagi. Adalah satu ujian berat yang belum pernah berlaku. Namun kita selaku umat yang berakidah wajiblah melihatnya sebagai ada hikmah di sebalik itu. Tetapi kita sesungguhnya tidaklah tahu hakikat hikmah. Kerana itulah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 216 bagi memberitahu kita akan kedudukan hikmah itu. Tafsirnya, boleh jadi sesuatu yang kamu benci, tidak sukai, padahal ia adalah baik bagi kamu, dan begitu juga boleh jadi sesuatu yang kamu suka, padahal ia buruk, tidak baik bagi kamu. Ingatlah, hanya Allah jua yang mengetahui semua itu, sedang kamu tidak mengetahuinya. Inilah pegangan yang betul untuk dipegang. Kita tidak dapat lari dari apa jua yang ditentukan oleh Allah. Dan setiap ketentuannya itu pastinya ada mengandungi hikmah. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, dalam menghadapi satu-satu situasi, kita tidak seharusnya diam, sebaliknya berikhtiar, antaranya dengan berdoa. Kita wajib mempunyai sangkaan baik terhadap Allah. Apa-apa jua yang ditentukan olehnya adalah semua itu baik untuk kita. Kerana sesungguhnya Allah itu tidak pernah menzalimi sesiapa. Jika dia mendatangkan satu-satu ujian, adalah ujian itu bukannya satu penzaliman, tetapi mungkin satu pengajaran atau sebagai cara untuk dia, Allah, menambahkan lagi darjat seseorang. Sekiranya seseorang yang diuji itu sanggup bersabar menerima ujian tersebut. Demikianlah yang patut kita fahami mengenai satu-satu situasi yang berlaku. Namun untuk menghadapinya, kita tidak dikehendaki diam, tetapi disuruh untuk berikhtiar bagi memperolehi sesuatu yang terbaik. Apakah jenis ikhtiar yang afdal untuk kita lakukan? Jika merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ikhtiar yang afdal itu ialah doa. Kita disuruh berdoa sama ada dalam senang atau dalam susah. Kita berdoa dalam senang supaya dikekalkan kesenangan, dan berdoa dalam susah supaya dihapuskan kesusahan. Salah satu jenis doa atau jenis zikir yang sangat tajam
untuk menyampaikan hajat kita ialah selawat ke atas Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebawah Dulia Maha Mulia juga bertitah, semoga dengan berkat dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, negara Brunei Darussalam akan bebas dan bersih daripada wabak coronavirus. Maka bersempena dengan kita menyambut Maulid Ar-Rasul ini, sangatlah wajar untuk kita membanyakkan selawat ke atas baginda sebagai doa dan zikir untuk melepaskan atau membebaskan kita daripada musibah coronavirus. Kita berharap di samping meneruskan rancangan berupa bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, doa dan zikir yang sedang berjalan pada masa ini, maka khusus untuk sepanjang bulan Rabiul Awal ini, rancangan selawat eloklah dibanyakkan dan lebih dikerapkan kemunculannya. Sementara orang ramai pula secara bersendirian, janganlah ketinggalan untuk sama-sama mengamalkannya. InsyaAllah dengan berkat dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Brunei Darussalam akan bebas dan bersih daripada wabak coronavirus. Amin. Allahumma amin. 3 kes yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan juga disertai oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Peruka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Seorang daripadanya, itu seorang lelaki berumur 68 tahun, adalah disahkan sebagai kematian disebabkan oleh COVID-19. Manakala 2 orang lagi, iaitu seorang lelaki berumur 67 tahun dan seorang wanita berumur 50 tahun juga mengalami beberapa masalah kesihatan yang lain dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga roh mereka dicucur rahmat dan ditempatkan bersama para soleh. Sementara itu, 187 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 11,047 kes. Terdapat 30 tambahan kes baru kepada 12 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Terdapat 1 kluster baru yang telah dikesan yang melibatkan 3 kes, iaitu kluster rumah kediaman. 2 kluster pula telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster-kluster yang ditutup ialah kluster 4401 dan kluster 4772. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 169 kluster. Dalam pada itu, terdapat 154 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 197 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 8,242 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,728 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 5 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 2 daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Juga disentuh semasa sidang media, 12 individu dikeluarkan denda kompaun semalam setelah ingkar mematuhi operasi pulih. Menteri Kesihatan turut menjelaskan
Kementerian Kesihatan sedang giat membuat persiapan bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama melaksanakan pemberian vaksin kepada remaja sebaik saja bekalan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech tiba di negara Brunei Darussalam. Jawatan Kuasa Teknikal Vaksin COVID-19 di Kementerian Kesihatan telah meluluskan penggunaan vaksin ini bagi remaja-remaja berumur 12 hingga 17 tahun berdasarkan penelitian dan penilaian terperinci dan dengan mengambil kira aspek-aspek keselamatan, keberkesanan dan kualiti. Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk memastikan bekalan vaksin ini tiba di negara ini secepat yang mungkin. Vaksinasi adalah merupakan langkah yang paling efektif untuk melindungi diri sendiri, orang yang tersayang dan juga masyarakat di sekeliling daripada kesan bahaya COVID-19. Oleh itu, keprihatinan dan kerjasama dari pihak ibu bapa serta penjaga adalah diperlukan bagi sama-sama melindungi anak-anak dan seluruh keluarga habis kita. Pada menjunjung titah berkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Agama memaklumkan kepada orang ramai, khasnya umat Islam di negara ini, Majlis Ugama Islam bersetuju mengambil beberapa ketetapan bagi pembukaan semula masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Menteri Hal Ehwal Agama menjelaskan ketetapan tersebut adalah berdasarkan kepada keterangan dan nasihat Kementerian Kesihatan dari aspek kesihatan dan juga hukum syarak. Pertama, masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara bolehlah dipertimbangkan untuk dibuka semula apabila jumlah vaksinasi lengkap, iaitu vaksinasi lengkap itu 2 dosis rakyat dan penduduk di negara ini mencapai kadar 70%. Walau bagaimanapun, ini adalah tertakluk kepada penilaian Jawatan Kuasa Pandu COVID-19 yang mana Kementerian Kesihatan adalah pengurusi bersama bagi jawatan kuasa tersebut. Yang kedua, pembukaan masjid-masjid dan surau-surau balai-balai ibadat adalah sekaligus untuk mendirikan sembahyang fardu 5 waktu dan sembahyang fardu Jumaat sahaja. Artinya mengenai keperluan sembahyang. Adapun aktiviti-aktiviti keagamaan yang biasanya ada tazkirah, ada majlis-majlis belajar mengaji dan sebagainya, tadarus, yang lainnya lazim menjadi kegiatan masjid adalah buat sementara ini ditangguhkan terlebih dahulu sehingga ke satu keadaan yang difikirkan sesuai dan selamat. Yang ketiga, sewaktu masjid-masjid dibuka nanti, surau-surau dan balai-balai ibadat, anggota-anggota keselamatan beruniform akan membantu dan bekerjasama dengan ahli-ahli jamaah jawatan kuasa takmir masjid dalam mengawasi para jemaah seperti kemasukan mereka ke dalam masjid dengan memastikan mereka itu benar-benar mematuhi SOP yang ditetapkan. Negara Brunei Darussalam akan meraihkan sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW peringkat negara pada hari Selasa 12 Rabiul Awal 1443 Hijrah bersamaan 19 Oktober 2021 Masihi. Dalam pada itu, Majlis Dikir Syarafil Anam selama 12 malam berturut-turut sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW berakhir malam ini. Sementara itu, beberapa kementerian semalam terus mengadakan Majlis Dikir Maulun secara maya.
Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan majlis dikir sempena sambutan Maulud secara maya. Majlis dianjurkan bersama Jawatan Kuasa Takmir Masjid Setia Ali Pekan Muara menyertai majlis Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis dikir Syarafil Anam sempena sambutan Maulud. Menyertai majlis secara maya tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya juga mengadakan majlis yang sama. Menyertai majlis Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Mutalim bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Perka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga mengadakan majlis serupa Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya bersama rakan-rakan strategik terdiri daripada persatuan-persatuan dan badan-badan bukan kerajaan. Bacaan surah Al-Fatihah beramai-ramai dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Perka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Mulung Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara juga meneruskan majlis dikir Maulud sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara dalam talian dengan menyediakan pautan bagi ahli jawatankuasa takmir masjid, jemaah muslimah, belia masjid dan majlis perundingan kampung. Masjid Kampung Tanjung Maya Daerah Tutong mengadakan majlis serupa. Majlis disertai oleh Yang Berhormat Awang Haji Abdul Wahab bin Apong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kumpulan belia dan belia wanis Masjid Daerah Temburong dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid daerah tersebut juga mengadakan acara seumpamanya. Menyertai majlis secara maya itu, Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, Pembangku Pengarah Hal Ehwal Masjid. Juga mengadakan beberapa buah masjid dan balai ibadat seluruh negara. Majlis diadakan antara lain bertujuan untuk mengukuhkan kecintaan terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain bagi sama-sama menyemarakkan hari-hari kebesaran Islam. Dalam norma baharu di tengah-tengah pandemik, adalah penting bagi memikirkan kaedah baharu dalam penjagaan kesihatan. Pandemik COVID-19 telah mengajar masyarakat untuk bekerjasama dan pertukaran pengetahuan antara institusi dan negara sekaligus membantu mewujudkan usaha dalam memerangi pandemik. Berucap semasa mesyuarat saintifik tahunan ke-8 secara maya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isyam bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata, beberapa usaha dan inovasi telah membantu menangani pelbagai cabaran. Salah satu peralihan semasa pandemik adalah kebolehan menggerakkan aktiviti profesional dan perseorangan secara dalam talian. Mesyuarat dianjurkan oleh Persatuan Jantung Kelmarin. Lebih 400 orang menyertainya terdiri daripada doktor, jururawat dan profesional kesihatan dari negara Brunei Darussalam dan antarabangsa termasuk Malaysia, Vietnam, Australia dan Pakistan. Dalam ucapan laluan, Menteri Kesihatan juga menekankan dalam bidang perubatan perlunya mempelajari kaedah baharu bagi meneruskan amalan perubatan harian di bawah norma baharu bagi memastikan penjagaan dan keselamatan pesakit yang berterusan. Dengan tema cabaran dalam pembelajaran dan pendidikan semasa COVID, persidangan sehari secara dalam talian tersebut turut membincangkan mengenai penyakit jantung dan pengurusan genetik dan kardiomyopatis.
Mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-20 diadakan hari ini melalui persidangan video. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Mesyuarat dihadiri oleh Menteri-Menteri Ekonomi negara-negara anggota ASEAN dan Tuan Yang Terutama Datuk Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung Sekretariat ASEAN. Negara Brunei Darussalam diwakili oleh Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Sebagai persiapan untuk sidang kemuncak ASEAN ke-38 dan ke-39, mesyuarat antara lain membincangkan mengenai pencapaian dan kemajuan Priority Economic Deliverables di bawah tunggak Komuniti Ekonomi ASEAN bagi negara Brunei Darussalam selaku pengerusi ASEAN 2021. Mesyuarat juga mensahkan satu deliverable tambahan, Peta Jalan Bandar Seri Begawan, an ASEAN Digital Transformation Agenda to Accelerate ASEAN's Economic Recovery and Digital Economy Integration, BSBR. BSBR bertujuan menyediakan hala tuju ke arah transformasi digital serantau bagi mencapai agenda ekonomi digital ASEAN. Mesyuarat juga membincangkan dan memberikan panduan mengenai tindak balas dasar mengenai isu-isu dan cadangan dalam laporan Midterm Review AEC Blueprint 2025. Selain itu, sejajar dengan bermulanya proses post-2025 Vision, mesyuarat bertukar pandangan mengenai megatrend dan emerging challenges, memberikan panduan kepada badan-badan sektoral AEC. Program belia mu'alaf mantap yang bakal diadakan adalah untuk mendidik orang awam, terutamanya para mu'alaf, tentang ilmu berkaitan dengan Al-Quran. Program mengutamakan mu'alaf yang baru memeluk agama Islam, anak-anak mu'alaf dan yang bukan beragama Islam yang berminat untuk mengikuti program tersebut. Antara aktiviti-aktiviti yang dijalankan adalah hidayah kelas atau high class. Ianya sesi perkongsian asas pembacaan Al-Quran dan perkongsian dalam mengenal Allah dengan lebih mendalam. Kedua, halaqah. Sesi perjumpaan dalam perkumpulan untuk menghalusi dan menerapkan pembelajaran asas Al-Quran. Ketiga, qiyam. Pengenalan tentang jalan-jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat ialah masjid tua. Dan aktiviti-aktiviti ini akan berlangsung selama 1 tahun. Program anjuran belia mu'alaf Asy-Syahadah dengan kerjasama urus setia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah akan bermula pada 14 November 2021. Pendaftaran masih dibuka sehingga 21 Oktober 2021 dan penyertaan adalah sangat terhad. Kementerian Pendidikan menerima sumbangan sebanyak 20 unit komputer riba daripada SC Tubular Solution Sendirian Berhad. Sumbangan disampaikan oleh Edmund Ng Konfa, penolong pentadbir pejaban SC Tubular Solutions Sendirian Berhad kepada Awang Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, pemangku pengarah pendidikan ko-kurikulum. Sumbangan adalah kempen sumbangan peranti yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dan pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI. Sumbangan-sumbangan terus diterima daripada pelbagai pihak di negara ini bagi membantu pihak kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, khususnya Kementerian Kesihatan dalam menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. Sumbangan dari syarikat Aewon Sherwood Protective Apparel Sendirian Berhad diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan juga menerima beberapa sumbangan barang keperluan dari belia Masjid Prihatin 2.0, Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei dan Brunei Darussalam Central Bank. Juga memberikan sumbangan teratai mekar Sendirian Berhad, Yusof Real Estate, pegawai-pegawai wanita ABDB dan orang-orang persendirian.
Orang ramai yang ingin membuat sumbangan, hubungi Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan di talian 729-5712 pada waktu bekerja. Kementerian Kesihatan menerima sumbangan berbentuk 500 helai scrubs daripada pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam MPABD. Sumbangan diserahkan oleh Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu alias Martin, pemangku eksekutif MPABD. Penyerahannya berlangsung di Kompleks Sukan Menglain. ...121 orang penduduk Mukim Lamunin daerah Tutong menerima suntikan vaksin COVID-19 melalui perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak. Dilaksanakan selama 3 hari bermula hari ini di Pusat Kesihatan Lamunin. Perkhidmatan vaksinasi juga akan dijalankan ke rumah-rumah persendirian. Perkhidmatan tersebut merupakan sebagai usaha kerajaan bagi memudahkan para penduduk di kawasan tersebut untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Alhamdulillah, sambutan para penduduk Mukim Lamunin dan sekitarnya seperti mana yang kita nampak adalah sangat-sangat menggembirakan, dan insyaAllah mudah-mudahan dengan usaha kerajaan ini akan dapat membendung daripada jangkitan COVID-19 ini dengan segera. Terima kasih kepada kerajaan Kepala Yang Maha Mulia melalui inisiatif Kementerian Kesihatan kerana telah mengupayakan vaksin pencegahan penularan COVID-19 bagi seluruh rakyat, termasuk mereka yang kurang upaya kerana tua, pergerakan mereka yang terhad. Projek mobilisasi vaksinasi ini yang secara bergerak dengan sendirinya dapat mengampiti ataupun menyenangkan penduduk-penduduk di pedalaman bagi mereka yang kurang berupaya, barangkali kurang sihat ataupun belum ada peluang untuk hadir ke pusat-pusat vaksinasi. Pasukan Polis Diraja Brunei serta agensi penguatkuasaan terlibat dalam operasi polis malam mencatatkan sebanyak 12 pelanggaran kesalahan yang telah membawa kepada tindakan denda kompaun. Operasi polis merupakan salah satu langkah dan strategi tambahan Kementerian Kesihatan dalam usaha negara membendung penularan COVID-19 ini dengan secara lebih menyeluruh. 12 kesalahan itu dicatatkan di daerah Brunei dan Muara. Operasi pulih telah pun berjalan selama 14 hari sejak ia dilaksanakan pada 4 Oktober 2021 yang lalu. Secara keseluruhan, tindakan denda kompaun dikeluarkan sepanjang 14 hari operasi dijalankan sebanyak 407 kesalahan. Jabatan Kastam dan Eksais Diraja JKED melalui bahagian penguatkuasaan undang-undang membuat gerakan operasi laut di kawasan perairan Kampung Bolkiah B bagi kegiatan penyeludupan berikutan hasil daripada maklumat orang awam. Hasil gerakan operasi laut, 75 karton rokok pelbagai jenis tidak bertuan yang diseludup dan disembunyikan di dalam peti ais sebagai tempat penyimpanan sementara di kawasan bakau dirampas. JKED menasihatkan kepada orang ramai agar sentiasa mematuhi perundangan negara yang berkuat kuasa pada masa ini dan menghindari dari melakukan kegiatan penyeludupan. Memiliki barang tegahan kastam adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 146 Perintah Eksais 2006. Sebarang maklumat hubungi talian 8714422 atau 8721422 atau pejabat kastam berdekatan. Seorang lelaki warga negara Malaysia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Blain atas dua pertuduhan iaitu di bawah Perintah Eksais 2006 dan Perintah Kastam 2006 kerana memiliki 462 tin minuman keras. Yu Ek Chun, 38 tahun, mengaku bersalah ke atas kedua-dua tuduhan dan dijatuhi hukuman denda RM9,000 atau 9 bulan penjara jika gagal membayar denda.
Mahkamah memberikan tempoh kepada tertuduh untuk menjelaskan denda sehingga 25 Oktober ini. Semua barang dirampas untuk dimusnahkan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengeluarkan laporan kiraan awal jumlah penduduk tahun 2021 yang memberikan data mengenai jumlah penduduk dan ciri-ciri utama demografi penduduk negara Brunei Darussalam pada tahun 2021. Kiraan awal ini adalah berasaskan hasil dari peringkat pertama, penyenaraian tempat kediaman, dan peringkat kedua, pengendalian e-census bagi banci penduduk dan perumahan BPP 2021. Pada tahun 2021, jumlah penduduk adalah seramai 429,999 orang yang terdiri dari 226,102 orang lelaki dan 203,897 orang perempuan. Daerah Brunei dan Muara mempunyai penduduk yang paling ramai iaitu 310,786 orang, diikuti oleh daerah Belait 62,243 orang. Daerah Tutong 47,601 orang dan daerah Temburong 9,369 orang. Mengikut taburan umur, 16.3% daripada jumlah penduduk berumur di bawah 12 tahun, 8.8% berumur di antara 12 hingga 17 tahun, 64.9% berumur antara 18 hingga 59 tahun dan 10.1% berumur 60 tahun ke atas. Penduduk tempatan yang terdiri dari rakyat Brunei dan penduduk tetap merupakan bahagian terbesar iaitu 82.2%, manakala penduduk bukan tempatan 17.8%. Jika dibandingkan dengan jumlah anggaran penduduk pada tahun 2020 iaitu 453,600 orang. Jumlah penduduk pada tahun 2021 menurun disebabkan bilangan pekerja asing yang berkurangan. Ia berikutan sekatan kemasukan warga asing ke negara Brunei Darussalam semasa pandemik COVID-19. Selain itu, sebilangan pekerja asing juga keluar meninggalkan negara ini disebabkan tamat kontrak dan sebagainya. Kiraan awal ini adalah tertakluk pada semakan lanjut setelah pengendalian BPP 2021 selesai sepenuhnya. Peringkat ketiga BPP 2021 akan bermula hujung bulan ini sehingga Disember 2021 dengan menggunakan beberapa kaedah lain bagi menggantikan temuduga bersemuka. Laporan kiraan awal jumlah penduduk tahun 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES.